أستغفر الله إن الله كان توابا 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 بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين
Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Wa zayyana lahumusy syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق الله العظيم. Dan setelah itu Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung yang turut serta dalam tenteranya. Lalu berkata, mengapa aku tidak melihat burung belatuk? Adakah ia dari mereka yang tidak hadir? Demi sesungguhnya, aku akan menyeksanya dengan seksa yang seberat-beratnya. Atau aku akan menyembelihnya. Kecuali ia membawa kepadaku alasan yang terang nyata. Yang membuktikan sebab-sebab ia tidak hadir. Burung belatuk itu tidak lama raibnya selepas itu. Lalu datang sambil berkata kepada Nabi Sulaiman, aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya. Dan aku datang kepadamu dari negeri Sabak dengan membawa khabar berita yang diyakini sebenarnya, yang diyakini kebenarannya. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan ia telah diberikan kepadanya serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Dan ia pula mempunyai singgasana yang besar. Aku dapati raja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan syirik mereka. Lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar. Oleh itu mereka tidak beroleh petunjuk. Mereka dihalangi oleh syaitan supaya mereka tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang besar. Nabi Sulaiman berkata, kami akan fikirkan dengan sehalus-halusnya. Adakah benar apa yang engkau katakan itu? Ataupun engkau dari golongan yang berdusta? Pergilah bawa suratku ini, serta campakkanlah kepada mereka. Kemudian berundurlah dari mereka. Dalam pada itu perhatikan apa tindak balas mereka. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Naml. Surah yang ke-27 pada juzuk yang ke-19 bermula ayat 20 sehingga ayat 28. Ayat yang kita bacakan ini masih lagi mengkisahkan, menceritakan kisah Nabi Allah Sulaiman AS. Kalau sebelum ini pada ayat 15 hingga 19 kita telah menceritakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Sulaiman AS, yang disyukurinya, yang dia berdoa memuji Allah SWT atas kurniaannya. Dan ayat yang lepas kita telah menceritakan dialog pertama Nabi Allah Sulaiman dengan binatang namanya semut, An-Namlah, yang menunjukkan keprihatinan Nabi Allah Sulaiman terhadap masalah yang melanda semut, seekor binatang yang kecil. Nabi Allah Sulaiman menggunakan kemahiran
nikmat memahami bahasa binatang untuk prihatin dengan binatang. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini menceritakan bagaimana dialog Nabi Allah Sulaiman dengan seekor lagi binatang. Namanya ialah hudhud. Hudhud memberi maksud burung belatuk. Dan burung belatuk merupakan berperanan penting di dalam bala tentera Nabi Allah Sulaiman AS. Ini kerana burung ini ditugaskan untuk mencari air. Kerana kemahiran burung belatuk untuk mengenal pasti kawasan yang berair. Dia menjadi tentera penting Nabi Sulaiman. Kerana itulah ketika mana burung belatuk ini tidak hadir di dalam kelompok tentera yang hadir, maka Sulaiman AS memandang berat. Bukan ingin menghukumnya dengan hukuman yang berat, melainkan dia mendatangkan alasan yang munasabah. Kerana burung belatuk yang kita sebut tentera utama Nabi Allah Sulaiman untuk mencari air, kerana Sulaiman AS akan bergerak ke kawasan yang tidak punya air. Tidak tahu, tidak nampak sumber air. Maka burung belatuk yang akan cari dan menanda tempat yang ada air, dan jin akan mengeluarkan air tadi daripada tanah. Burung belatuk tu akan cari. Manakala jin mengeluarkannya, artinya menembusi tanah tadi untuk mengeluarkan mata air. Maka ini kemahiran. Macam saya diceritakan, ada satu pondok yang saya ziarah. Waktu mana mereka mengadu bil air yang tinggi, akhirnya ustaz pengasas pondok ni dia cerita pada saya, nak cari sumber air sendiri. Maka jumpa seorang tua yang tahu cara nak cari di mana ada air dengan menggunakan tempurung. Dia pun pergi cek ni tempat ada air. Lalu kata ustaz ni dah tahu ada air, buat sesuatu. Dia kata korek air bukan bidang saya. Saya cuma cari air. Untuk korek air kena panggil pakar dia untuk boring air. Maka dia panggil pakar yang untuk korek air tadi. Dia boring. Maka keluar air tadi. Dia nak tunjuk kemahiran cari air, satu. Kemahiran keluar air, satu. Burung belatuk kemahirannya mencari air. Sumber air kat mana? Manakala jin kemahirannya mengeluarkan air. Supaya kita tahu benda ni memang ada dalam sejarah hatta sekarang. Kembali pada sinopsis kisah kita sebelum kita melihat penafsirannya, supaya kita memahami kenapa kisah burung belatuk ini menjadi tajuk kepada penafsiran hari ini, ataupun tajuk kepada ayat yang kita bacakan pada malam ini. Kerana kepentingan burung belatuk mencari air, dan kita tahu air sumber terpenting khususnya bala tentera. Hatta dalam perang Badar, Nabi SAW dinasihati oleh para sahabat supaya berkemah di tempat yang ada air. Kerana ia adalah bekalan paling penting kepada bala tentera. Kalau tidak, tentera akan mati. Oleh kerana itulah bila burung belatuk tidak hadir, tidak ada dalam bala tentera Sulaiman AS, sedangkan peranannya penting, maka ini mengundang kemarahan Nabi Allah Sulaiman. Dan Sulaiman AS berkata akan kuhukum dengan hukuman yang berat, yang dengan cabuk sayapnya sampai dia tak terbang. Atau aku akan sembelih dia. Ini hukuman yang berat. Baik, kita lihat penafsirannya tentang apa yang berlaku antara burung hudhud dengan Nabi Allah Sulaiman. Kata Allah, wa tafaqqadat tayr. Lalu Nabi Allah Sulaiman memeriksa bala tentera burung-burung ni. Artinya kita dah sebut sebelum ini, bala tentera Nabi Allah Sulaiman terdiri pada jin, terdiri pada manusia, dan terdiri daripada burung. At-tuyur. Maka Nabi Allah Sulaiman dia perhatian kepada bala tenteranya, dicari. Fa tafaqqadat tayr. Sulaiman AS memeriksa burung-burungnya yang ada dalam perbarisan. Faqal, dan dia berkata, ma liya, kenapa aku tak nampak? La aral hudhuda, aku tak nampak pun burung belatuk. Mana dia? Nabi Allah Sulaiman tidak pasti ada atau tidak ada. Tapi nampak macam tak ada. Macam kita lah, Tok Guru kita kata, awak macam lama je tak datang kuliah. Ada ustaz tepi tiang, ustaz nampak. Oh, tak perasan. Artinya kita tak pasti. Nabi Allah Sulaiman AS kata, mana aku tak nampak burung? Dia hadir ke tak hadir? Kata Sulaiman, amkana minal ghaibin, atau memang dia tak hadir. Sebab tak nampak ni. Takut dia ada mana-mana pergi ke, atau dia memang tidak hadir. Di sini ayat ini menunjukkan pertama,
keprihatinan Nabi Allah Sulaiman untuk cek setiap bala tentera ini. Dan juga menunjukkan bahawa Nabi Allah Sulaiman tidak mengetahui semuanya. Walau dia Nabi dan dia Rasul. Bukan berarti Rasul mengetahui semua perkara. Ada benda yang dia tak tahu. Dia tak pasti, dia tak nampak. Sebab itu, supaya kita jelas, kerana kita akan berhadapan dengan golongan mendakwa mengetahui perkara gaib. Dia akan kata nanti tahun depan jadi macam ni, jadi macam ni. Kita kata mana awak tahu? Tahun depan jadi itu, jadi ini. Dia ramak. Macam mana dia tahu perkara gaib? Melainkan dia adalah Dajjal. Kerana manusia mempunyai mahdudiyatul ain, keterbatasan ilmu. Walaupun dia Rasul. Artinya Nabi Allah Sulaiman tak tahu dan tak pasti burung belatuk ada ke tak. Maka dia memastikannya. Apakah dia tidak hadir? Kata Nabi Allah Sulaiman. Maka sesudah jelas, cek memang tak hadir. Lalu kata Nabi Allah Sulaiman, la u'adzibannahu 'adzaban syadida. Akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat. Ini menunjukkan bahawa siapa yang diberi tugas lalu gagal untuk melaksanakannya boleh dihukum. Kalau kita hari ini hukuman tata tertib, hukuman tahan gaji, hukuman gantung kerja, hukuman buang kerja, ia keras. Kerana kesalahan tidak melihat bentuk fizikal. Kalau kita tengok burung belatuk tu kecil. Bukan besar burung belatuk. Tapi bila hukuman dia tak mengambil kira fizikal tu besar kecil. Dia kira kesalahan. Kesalahan itu dia ambil kira. Bukan kira, okey ni orang besar buat salah, maka pukul kuat sikit. Orang kecil, pukul sikit. Tak. Asalnya salah. Apapun kesalahan, siapa pun buat, walaupun fizikalnya kecil, dihukum sama. Kerana melihat kepada kesalahan supaya tidak mudah diikuti oleh orang lain. Bukan kerana fizikal. Kalau tidak, Nabi Allah Sulaiman tidak mengancam dengan ancaman ini. Kerana Sulaiman AS bukan melihat dari sudut burung belatuk, tapi kesalahan. Kesalahan yang besar. Aula azbahannahu, atau aku akan menyembelihnya. Ini kerana Nabi Allah Sulaiman diizinkan untuk menyembelih burung. Bagaimana kita sembelih burung, sembelih kambing, lembu. Kita sembelih binatang untuk tujuan apa? Makan minum. Kalau bukan tujuan makan minum, kita tak boleh sembelih. Jadi kita boleh sembelih lembu. Boleh sembelih ayam. Agak-agak ayam ni tak berapa dengar cakap kita, tak berapa berkokok, kita sembelih lah senang. Tengok kambing ni tak berapa nak beranak sangat, kita sembelih lah. Jadi kita pun sendiri boleh menyembelih binatang. Khususnya bukan sekadar sebab kita nak makan daging dia. Kadang-kadang sebab kita tak nampak dah berfungsi. Nampak mata tak berfungsi dah binatang. Maka kita menyembelih. Maka Nabi Allah Sulaiman dibenarkan menyembelih binatang ini. Kerana sudah tak nampak fungsi dia. Maka kerana itu Nabi Allah Sulaiman AS boleh mengancam dengan ancaman ini. Kerana Allah berizin dia. Walaupun kita tahu bahawa ada binatang-binatang yang tidak dibenarkan kita menyembelihnya. Even membunuhnya. Dalam hadis, Nabi SAW melarang kita membunuh 4 jenis binatang. Arba'un minad dawab. Yang pertama, an-namlatu, semut. Yang kedua, an-nahlatu, lebah. Yang ketiga, al-hudhud, iaitu burung belatuk. Yang keempat, as-sawdu, iaitu cengkrik. Ini 4 binatang tak boleh bunuh. Dilarang kita membunuhnya. Kita tak dibenarkan bunuh an-namlah, semut. Allahumma illa ni kalau kita cerita dalam keadaan biasa. Kalau dia mendatangkan mudarat, membahayakan, waktu itu apa pun boleh bunuh. Orang pun kita boleh bunuh. Kalau dia membahayakan, dia mengancam kita, kita boleh mempertahankan diri kita. Atau sampai peringkat membunuh. Kalau dia mengancam keselamatan kita, keluarga kita. Kita sebut dalam keadaan biasa, tak boleh dibunuh semut. Tak boleh dibunuh an-nahlah ataupun lebah. Kerana sifat lebah bermanfaat. Tak boleh bunuh lebah. Kita juga sebut tentang, bila Rasulullah menyatakan tidak boleh bunuh burung belatuk. Dan tidak boleh membunuh cengkrik. Ini 4 binatang dilarang bunuh. Setengah menyatakan larangan ini adalah haram. Dan setengah menyatakan ia adalah makruh. Makruh kita membunuhnya. Nah, ini antara 4 binatang. Apakah 4 ni je? Ada lagi binatang lain. Antaranya katak. Antaranya kelawar berdasarkan hadis-hadis yang lain. Kita dilarang membunuh kelawar. Yang makan lagi teruk lah. Bunuh pun tak boleh. Kerana dia ada manfaat. Sebagaimana kita dilarang untuk membunuh katak.
kerana sifat katak itu bertasbih pada Allah. Sehingga kata Nabi SAW, fa inna naqihaha tasbih, kerana bunyi katak itu tasbih. Nah, katak dia bertasbih. Dan beberapa binatang-binatang lain yang dilarang kita membunuh kerana manfaatnya, kelebihannya. Termasuk ankabut, itu laba-laba pun tak boleh. Binatang yang punya manfaat kepada manusia. Apatah lagi dia ada sejarah pula. Sejarah yang baik dengan para Nabi SAW. Kemudian kita kembali kepada penafsiran kita. Bila Nabi Allah Sulaiman AS mengancam untuk menghukum burung belatuk dan dia berkata, "Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin," atau dia mendatangkan kepada aku alasan yang jelas. Jadi di sini menunjukkan bahawa kita dituntut untuk mendengar alasan yang kuat. Kadang-kadang kita nak menjatuhkan hukuman, kita nak jatuhkan tindakan, maka yang perlu kita lihat kepada alasan terlebih dahulu. Kalau alasannya munasabah, maka kita sepatutnya meninggalkan, kita katakan, hukuman tersebut. Ini berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman AS. Dan ini juga berlaku kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bila ceritakan kisah, Umar melantik salah seorang daripada keluarganya untuk menjadi seorang pemimpin atau bergubernur di satu wilayah namanya Misan. Wilayah di Misan. Bila mana Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh keluarganya ini, kalau salah seorang daripada yang mempunyai hubungan atau pertalian dengan keluarganya untuk menjadi gubernur di suatu tempat namanya Misan, maka dia cukup gembira. Sahabat Rasulullah ni cukup gembira kerana dia dapat jawatan tadi. Dia teruja, maka dia pun nak pergi kawasan Misan tersebut. Bila mana nak pergi kawasan Misan, yang menjadi masalahnya isterinya tak nak ikut. Bila isterinya tak nak ikut, maka dia merasa marah. Saya tak nak ikut dia pergi ke Misan, meninggalkan kota Madinah. Akhirnya suaminya ini pergi seorang diri di Misan. Bila pergi ke Misan, maka dia ingin menjadikan isterinya cemburu, lalu dia mengugut untuk kahwin lain. Dia katakan, kau tak datang, aku kahwin lain. Kemudian dia pun tulis satu syair. Syair tadi, dalam syair tersebut, dia seperti memuji Arab. Syair tadi bukan maksud dia nak minum Arab. Tapi dia buat satu syair menjadi kebiasaan orang Arab. Bila mereka nak marah, mereka ada syair dia. Bila mereka suka, mereka ada syairnya. Maka syair tersebut menunjukkan bahawa seperti dia nak beritahu, tak apalah, nanti biar ada perempuan muda tuan arak ke aku. Seolahnya nak beritahu aku akan berseronok dengan perempuan muda di sini. Kau tak nak ikut aku. Nanti ada bini muda yang akan aku seronok dengan dia. Maka perempuan ini mengadu pada Umar Khattab. Syair yang ditulis yang mengandungi pujian ataupun menyebut tentang Arab. Maka Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bila melihat dia menyebut syair yang tentang Arab, walau dia tak minum Arab, maka dia menulis satu surat. Dalam surat tersebut menyatakan bila surat ini sampai, maka dia terpecat daripada jawatan gubernur di Misan. Maka surat ini pun sampai pada dia. Akhirnya beliau terpecat daripada jawatan tersebut. Terpecat. Maka dia datang bertemu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk beritahu alasan dia. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, saya bukan minum arak, saya tak minum arak. Dan saya tak akan minum arak. Tapi saya menulis sajak ini, syair ini, hanya untuk isteri saya, sebab dia tak nak ikut saya pergi ke Misan, menemani saya. Maka saya nak marah. Maka saya buat syair ini supaya dia cemburu. Itharah. Tujuannya supaya cemburu, dia bukan tujuan apa-apa. Lalu kata Umar Khattab, saya terima alasan awak. Terima. Dengan untuk tidak menghukumnya, tetapi saya tidak akan lantik lagi awak mana-mana jawatan. Artinya ini dia punya warang Umar Khattab. Kerana nampak pemimpinnya cenderung memuji benda yang tak baik saja, tu dia pecat. Jangan kata kalau buat. Tetapi dalam masa yang sama, Umar Khattab radhiyallahu ta'ala tidak menghukumnya. Pecat tu satu benda biasalah. Sebab berdasarkan pecat ni sama ada tak ada alasan pun boleh pecat. Ada alasan pun boleh pecat. Tapi hukuman, bila seorang tu nak pukul orang, nak penjarakan orang, dia mesti ada alasan kuat.
Maka kalau tidak, tak boleh. Dalam Islam, siapa yang nak pukul orang, siapa nak penjarakan orang, siapa nak ambil harta orang, dia kena ada alasan yang kuat. Adapun kalau kita sebut pecat kerja, ambil kerja, itu tak perlu alasan. Sebab dia owner, dia nak sengat pecat, dia nak cut off bajet ke, dia saja dan muka orang ni serabut ke, maka itu bukan bentuk hukuman. Hukuman ni bila seorang tu nak sakitkan orang, seorang tu nak tampar orang, pukul orang, penjara orang, ambil harta dia, maka dia perlu ada alasan yang kukuh. Kalau tidak ada alasan yang kukuh, maka hukumnya adalah haram. Mana benda ni kena bicara kat mahkamah, tanya dulu sebab apa, boleh dibenarkan. Dia pemimpin negara, kerajaan. Dia tak boleh suka-suka tangkap rakyat dia. Atau mengambil harta rakyat. Atau melakukan apa saja yang merugikan rakyatnya kalau dia tidak punya alasan yang kukuh. Kalau dia ada alasan yang kukuh, maka boleh secara syariat. Tapi kalau macam saya kata bab pecat dan sebagainya, itu kait dengan keperluan. Kadang-kadang dia nak kurangkan pekerja, kadang-kadang memang dia, bos ni tak boleh kerja dengan orang ni. Saya tengok awak, saya naik darah tengok awak. Maka saya nak buang, itu hal dia lah. Tapi kalau berkait dengan, saya sebut tadi pukul, penjara, macam Nabi Allah Sulaiman AS, dia kata aku akan seksa atau aku sembelih. Melainkan dia bawa alasan yang kuat. Sebab itu saya kata Umar Al-Khattab, dia pecat saudara dia. Pecat itu bukan satu tindakan yang berkait dengan kita sebut tadi. Tetapi dia tidak menghukumnya. Dengan sebab orang ni menyebut, memuji arak dan syair ni. Kan dia kata dia bukan saja aku cipta ni, saja ada orang sebut. Cuma ulang balik. Macam setengah kita lah, kita nyanyi balik lagu orang. Tanpa kita sedar lagu tu mungkin ada ucapan khurafat, ucapan syirik. Itu mungkin tak sedar. Macam orang duk menyanyi lagu ulik mayang, diulik sebagai contoh. Lagu tu ada syirik, unsur syirik. Unsur pemujaan jin diharamkan. Mari fatwa keluarkan fatwa haram. Tapi ada setengah tak tahu lagi, dia nyanyi lagi. Dia buat persembahan, dia nyanyi. Atas nama kesenian, kebudayaan, dia nyanyi. Jadi kalau ikut hukum, apa yang dia lakukan tadi boleh membawa kerosakan akidah. Tapi dia tak tahu. Sebab dia dengar macam sedap, dia pun nyanyi. Bukan dia reka lagu tu, dia bukan reka. Itu lagu turun-temurun orang Putera Pantai. Ataupun orang Terengganu panggil main puteri. Atau main teri. Main teri satu proses pemujaan jin yang berkait dengan 7 puteri. Yang mereka selalu buat bila berlaku, bila seorang ditimpa penyakit. Untuk berobat, mereka main teri. Tok Bomo tu dia panggil menurun, biar jin masuk dalam badan dia, dan jin ni beritahu sakit apa, dan ubat dia ubat apa. Kemudian selesai rawatan. Ini budaya khurafat yang diharamkan dalam Islam. Tak dibenarkan. Yang saya katakan boleh fatwa, dah keluarkan fatwa. Lagu tu diharamkan nyanyi. Lagu ulik mayang tu haram nyanyi. Tapi dah orang buat pula badan kesenian. Atas nama seni mereka hidupkan khurafat. Kata kita Islam tidak melarang kesenian. Tapi kalau perkara yang boleh melanggar akidah, maka ini perlu dilarang. Benda yang boleh merosakkan akidah, memuja jin. Bukan diceritakan dahulu, dan ini yang kami tahu bila mereka nyanyikan di Primula Hotel, tiba-tiba menyanyi tu kena rasuk betul. Sebab memang puja jin. Itu lagu-lagu puja jin. Apa pun menyanyi dia kena rasuk. Oleh sebab itu diharamkan dalam Islam. Kembali pada penafsiran kita. Bila Allah Ta'ala menceritakan, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ, burung hud-hud, dia berada tidak jauh daripada Nabi Allah Sulaiman. Faqad, maka dia segera mendatangi Nabi Allah Sulaiman. Dia tahu tidak hadir dia merupakan implikasi yang besar. Tapi dia punya alasan kenapa dia tidak hadir. Sebab itu disebut famakasa ghaira ba'id, dia tak jauh daripada Sulaiman. Maksud tidak jauh daripada Sulaiman AS, artinya dia bersegera pulang untuk menemui Nabi Allah Sulaiman AS. Kata ulama, maksud famakasa, kalau kita terjemah secara literally, famakasa dan burung belati itu berada ghaira ba'id, tak jauh dari Sulaiman. Maksud tak jauh kata ulama, ad-dalalatu ala sur'ati ruju'ihi khawfa minhu, petunjuk bahawa burung belatuk itu cepat-cepat kembali pada Sulaiman kerana takut tindakan. Kita macam ni. Kalau misal kita kata adalah pekerja kita lambat datang, dia ada alasan lah, mungkin tayar dia pancit dan sebagainya. Bila selesai dia punya alasannya, dia akan segera jumpa bos, minta maaf lambat. Dia cepat-cepat datang, minta maaf lambat. Sebelum bos dia tanya kenapa lambat. Maka burung belatuk ini datang menemui Sulaiman sebelum Sulaiman jumpa dia. Tanda-tanda orang tu benar-benar alasan, dia akan jumpa
bukan orang tu yang jumpa dia. Kata kalau kita ada pekerja saya sebut tadi. Kalau betul pekerja tu ada alasan, dia akan jumpa kita beritahu, saya bos, maaf bos, saya lewat, saya sebab ni sebab ni. Tanda dia tak ada alasan betul, kita jumpa dia. Esok semalam kenapa lambat? Oh lupa nak beritahu bos. Dia nak ekor lah tu. Artinya dia tak jujur pada alasan. Kalau betul orang tu ada alasan, dia bersegera beritahu. Tanpa yang ketua dia ni bertanya alasan dia apa. Macam tuan-tuan bagi hutang ke orang. Patut bulan ni bayar lah. Kalau betul-betul dia ada masalah, dia akan telefon kita. Haji, minta maaf saya tak boleh bayar hutang bulan ni sebab saya kena gini-gini. Tapi dia senyap, kita pula tanya. Awak janji bulan ni nak bayar. Oh, lupa nak beritahu, saya ada alasan lain. Saya ada alasan ni. Maknanya dia reka alasan. Itu secara petunjuk nak tahu orang tu betul ada alasan atau tak. Kalau betul orang tu ada alasan, dia akan beritahu sebelum orang tanya kenapa. Ini cerita burung belatuk. Bila Allah Ta'ala cerita tentang burung belatuk, bahawa burung belatuk membawa alasan yang kuat. Famakatha ghayra ba'id. Dia tidak jauh daripada Nabi Allah Sulaiman. Faqal, dia terus mendatangi Sulaiman lalu berkata, ahabtu, aku tahu. Bima lam tuhid, apa yang kamu tak tahu. Wajituka, dan aku membawa kepada kamu. Min Saba'in, daripada bumi Yaman, negara Sabah. Binaba'in yakin, satu berita yang cukup besar dan pasti. Hadha amrun muhimmun muhaqqaqun. Ini benda penting dan memang jelas kebenaran. Amrun muhimmun muhaqqaq, kata burung belatuk ni. Di sini ayat ini kata para ulama tafsir, sehebat mana, serendah mana pun makhluk Allah itu, dia ada ilmu yang orang paling hebat sekali tak ada. Burung belatuk ni banding dengan Nabi Allah Sulaiman jauh lah. Dia burung dan dia binatang. Dan dia kecil. Nabi Allah Sulaiman raja, dia punya SB banyak, maklumat patut dia sampai banyak. Tapi nak beritahu kadang-kala pada makhluk yang kerdil ada ilmu yang tidak ada pada makhluk yang hebat. Ni kita mengaji ni, kita jadi tok guru dah misal kata. Bukan makna kita tahu semua. Kadang-kala yang mungkin duduk kuliah kita yang tidur selalu tu, dia tahu benda yang kita tak tahu. Dia tahu. Kita tak tahu ilmu tu. Nak tunjuk betapa luasnya ilmu Allah. Tak ada orang boleh bangga bahawa dia ada semua ilmu. Kadang-kala ada makhluk yang kecil yang kita mungkin tak pandang apa, dia ada ilmu yang kita tak ada. Dia ceritakan bila Imam Syihabuddin Az-Zuhri rahmatullahi alaih, dia orang tanya dia satu masalah, macam mana nak kenal khunsa muskil. Khunsa, apakah dia ni mungkin lelaki atau mungkin perempuan? Dia tak tahu, dia pening fikir. Dia balik rumah. Az-Zuhri dia ada satu tabiat. Tabiat dia daripada dulu lagi kalau dia belajar, dia suka berkongsi dengan pembantu rumah dia. Dia suka berkongsi ilmu. Kalau kita hari ni suka viral lah. Dia dapat ilmu, dia akan jumpa siapa pun tengah jalan, dia akan cakap ilmu apa dia dapat hari ni, hadis apa dia dapat. Sehingga satu hari, dia tak ada orang dia jumpa tengah jalan, sepanjang jalan. Maka dia balik rumah, dia gerak bibik dia yang sedang tidur. Dulu kita panggil jariah. Bangun, aku nak beritahu satu hadis Nabi. Tu dia beritahu. Lepas tu, boleh tidur balik. Sebab dia berkongsi ilmu. Sebab ilmu ni bila dia berkat, kita mudah berkongsi. Dan ilmu bila kita berkongsi, mudah ingat. Lepas tu kalau kita malam ni misalnya, dengar ilmu, balik tu berkongsi. Kongsi tak kira panggil tokek restoran Tom Yassin sekejap, nak beritahu. Tadi dengar kuliah dia, nak cerita sikit. Panggil lah mana-mana Grab ke, panggil Puk Panda sini sekejap, tunggu sekejap. Nak cerita ilmu kita dapat. Itu tabiat Imam Az-Zuhri. Dan satu hari bila dia dapat kemuskilan berkait dengan khunsa muskil, pondan yang ada dua alat. Nak tahu dia ni cenderung lelaki perempuan macam mana? Yang kebiasaan tunggu balik baru tahu. Tunggu balik. Kalau dalam pembahagian pusaka dia kena tangguhkan. Dan dia kena ambil bahagian paling kecil. Perempuan ke lelaki nak pergi pusaka ni. Maka dia ambil bahagian kecil dulu, iaitu bahagian perempuan. Kemudian ditunggu satu tempoh, kalau dia lelaki, maka dia tambah. Dia ada satu bahagian akan ditawakuf dipanggil. Lalu kata pembantu rumah dia ni, jariah, tuan guru ataupun tuan, tak susah benda tu. Kalau dia kencing, keluar ikut alat mana, maka itulah dia jantina dia. Sebab dia kira alat yang berfungsi. Kencing itu tanda fungsi. Kalau dia keluar alat berkait dengan wanita, maka dia mungkin wanita. Lelaki, dia lelaki. Jadi dia kencing keluar ikut mana? Keluar daripada alat mana? Maka Imam Zuhri begitu gembira. Walhal bibik dia ni ataupun jariah ni bukanlah tok guru. Duduk rumah je, tolong kemas rumah.
Tapi dia ada ilmu yang Imam Zuhri tak ada. Dan pernah diceritakan kisah Imam Abu Hanifah. Ada seorang lelaki beri ilmu pada dia. Lelaki ni berkata, wahai Imam, apakah kamu tahu tanda anjing tu dah balik atau tidak? Anjing tu balik ke tak balik? Kita tak tahu, tak pernah mengaji. Anjing balik tak balik. Kata lelaki ni kalau dia balik, dia kencing terkangkang. Dia angkat kaki dulu baru dia kencing. Itu balik tu. Tapi kalau dia kencing tak angkat kaki, itu belum balik. Belum mumayyiz. Kalau dia angkat kaki, itu tanda dia balik. Kalau dia rapat kencing, itu tak balik lagi. Imam Abu Hanifah terkejut dengan satu ilmu ni. Ya ilmu. Supaya kita, tuan-tuan sekalian, jangan merendahkan sesiapa pun. Setiap orang mungkin ada ilmu apa yang kita tak ada. Yang kata ingat kita semua tahu benda. Dia macam tak tahu apa-apa. Tak ada orang. Ini kisah burung belatuk. Yang dia kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Walau Sulaiman AS besar kerajaan. Besar orang ni. Besar kita katakan reputasi dia. Besar. Kalau kita sebut hari ni profesor semua tahu. Tapi ada benda tak tahu. Dan ini menunjukkan juga keberanian Hud-Hud untuk bercakap dengan Nabi Allah Sulaiman. Kerana Nabi Allah Sulaiman memberi ruang untuk rakyatnya bercakap. Sebab tu rakyatnya berani cakap. Dia bagi ruang. Maka Hud-Hud ini diberi ruang bercakap. Dan Sulaiman AS tak menyampuk. Jauh sekali merendahkan. Apa kamu tahu? Apa kamu pun belatuk je. Patut aku rebus je, goreng je. Panggang macam puyuh je. Misalnya. Tak. Sulaiman dengar. Puyuh ni burung belatuk ni kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Aku datang daripada negeri Sabak. Bawa satu berita yang benar-benar penting. Apa kata Sulaiman AS? Dia dengar lagi cakapan burung belatuk. Ini yang saya katakan, Nabi Allah Sulaiman bagi ruang lagi. Cakap, ini sesungguhnya aku dapati. Ini wajatu, sesungguhnya aku dapati. Imra'atan, seorang perempuan. Tamlikuhum, yang memerintah mereka. Jadi maksudkan ialah Malikatus Sabak. Kalau dalam Quran disebut Malikatus Sabak. Itu Balqis. Balqis atau setengah di sejarah ketika mana menghuraikan nama Balqis ini ataupun nama sebenarnya ialah Balqis binti Syarahil bin Malik bin Rayyan, iaitu pemerintah negara Sabak. Sabak dia adalah suatu kawasan di Yaman yang terkenal dengan kesuburannya dan penduduknya menyembah matahari. Di mana Malikatus Sabak, dia ada satu istana besar yang punya ratusan tingkat supaya cahaya matahari ni masuk. Ketika mana timbul ataupun ketika mana keluar dan ketika mana tenggelam, sebab dia sembah matahari. Maka istananya ini penuh dengan tingkap-tingkap, kaca-kaca. Supaya matahari itu boleh masuk untuk disembah matahari. Ketika mana matahari terbit dan bila mana matahari tenggelam, di arah sisi yang berlawanan, artinya istana yang dibina besar ni, di belah timur dan di belah barat, semuanya adalah tingkat-tingkat yang banyak. Setengah menyatakan ada 300 tingkat. Dia besarnya, istana tadi ada 300 tingkat. Tingkat-tingkat ini. Tujuan tingkat untuk pencahayaan. Yang masuk. Dan tujuannya supaya dia dapat tengok matahari dan sembah. Arah timur, dan bila mana matahari tenggelam, belah sini pula ada tingkat lagi. Sebanyak jumlah yang sama, itu 300 tingkat. Untuk disembah matahari, ke mana matahari terbenam. Sebab penyembah matahari, dia akan sembah matahari pada 2 waktu. Dan kerana itulah kita diharamkan sembahyang pada waktu itu. Yang pertama ketika mula matahari keluar. Yang kedua ketika mana matahari terbenam. Sunrise dengan sunset. Sehingga dia jadi macam perangai kita tunggu sunset, sunrise ni. Ini budaya penyembah matahari. Supaya tuan-tuan jangan bangga sangatlah. Seronok tengok sunset. Orang sunset pergi masjid dengar kuliah duduk tengok matahari. Seronoknya sunrise, misal orang masa sunrise tu orang nak solat duha, solat itu, solat ini, zikir. Kata mana ada Nabi SAW tengok sunrise ke sunset? Tak ada. Budaya kita je. Kenapa? Terpengaruh dengan cara majusi. Oh lawa saat tengok matahari keluar, lawa. Tak, itu kan waktu zikir tu. Kita kan sunat. Lepas solat subuh, terus zikir sampai matahari naik. Dan solat duha untuk mendapat pahala haji sempurna atau umrah sempurna. Duduk masjid, duduk surau, duduk tempat kerja sembahyang. Kalau kawan ibu, kawan wanita pun sama lepas sembahyang subuh. Kalau tak ada kerja lain. Duduk zikir sampai matahari keluar, tunggu naik segala, kemudian solat sunat 2 rakaat. Wa imma solatnya isyraq atau solat duha, maka dapat pahala umrah atau haji. Kita tak tunggu kat masjid, kat tempat kita solat. Jangan bergerak. Duduk situ. Buat benda yang bermanfaat.
Kalau kita dengar kuliah subuh sampai keluar matahari, lepas tu solat 2 rakaat, maka dapat pahala haji sempurna. Bukan duk ngendak matahari dah keluar belum. Lepas tu skodeng pula petang tengok matahari dah tenggelam belum. Macam tak ada kerja. Kita tak kata haram, tapi kita cerita sejarah budaya penyembah matahari. Supaya saya kata tak bangga sangatlah kita. Matahari terbenam patut kita sibuk pergi masjid. Dan waktu terbenam kita nampak kita nak duduk di masjid. Untuk kita berzikir, untuk kita baca maksurah, untuk kita solat maghrib, itu patut kita buat. Jadi budaya-budaya ini bukan budaya kita. Bukan budaya kita tanpa, saya tak kata ini haram. Saya tak pernah kata benda ini haram. Tapi saya kata ini bukan budaya Islam dan ini bukan amalan Nabi SAW. Dan ini tak patut menjadi kebiasaan kita. Bukan kebiasaan kita untuk ngendak matahari naik, untuk tunggu matahari turun. Kemudian seronok kita tengok itu dan ini. Bukan, itu bukan cara orang Islam. Tapi kita tak kata haram. Kita juga tak kata dia larang atau sebagainya, tidak. Tapi kalau Allah maila kalau ustaz saya memang kebetulan kita orang melancong ustaz. Kita pergi tempat ni memanglah kita nak tengok. Kan itu termasuk melihat keindahan alam. Itu termasuk melihat ciptaan Allah. Ya kita tak nafi. Sebab tu kita kata kita tak sebut hukumnya haram itu dan ini. Tapi kita juga perlu tahu sejarah sesuatu. Dan kita juga perlu tahu sebenarnya orang Islam pada setiap tempat ni ada kat mana. Tuan-tuan bila berlaku gerhana matahari, kita duduk kat mana? Kita solat gerhana. Kita tak sunat melihat gerhana. Tapi solat gerhana sampai gerhana tu habis. Dia ada budaya pula, duduk skodeng bulan gerhana. Tengok matahari gerhana, bumi gerhana, tengok pakat kumpul kat planetarium, intai. Ambil gambar. Indah sungguh. Yang sunnahnya solat. Kerana ia petanda kemurkaan Allah. Petanda dekatnya kiamat. Dia macam kita tengok rumah terbakar, larunya rumah ni terbakar. Ambil gambar. Yang rumah terbakar tu rumah kita. Lalu kita comel rumah terbakar, lawa indah. Terang malam. Gerhana itu tanda kiamat. Rasulullah SAW bila berlaku gerhana Nabi cemas. Ada beberapa keadaan Rasulullah akan cemas. Pertama bila datang angin yang kuat, Nabi cemas. Ribut yang kuat, Nabi cemas. Nabi bimbang sebagaimana umat dahulu dibinasakan dengan angin yang kuat. Yang kedua bila berlaku gerhana, Nabi cemas. Kerana ia tanda kiamat. Sebab itu Rasulullah SAW bersegera solat. Dan Nabi solat sampai gerhana itu tamat. Lama tak lama bayangkan. Berdirinya lama, rokoknya lama. Dia baca sampai suratul Baqarah sampai habis. Kerana bimbang. Bahkan Rasulullah SAW tak pernah suruh tengok gerhana. Solat sampai gerhana itu tamat. Berkhutbah gerhana, ambil pengajaran. Banyakkan sedekah, mungkin sudah tamat tempohnya. Kita bila gerhana, sunat banyakkan sedekah. Sebab mungkin dunia dah tak lama. Sunat kita istighfar. Sunat kita takbir, bertahlil. Sunat kita solat. Sunat kita berdoa. Ini semua disebut, dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam bab kusuf dan kusuf. Kusuf dan khusuf. Gerhana matahari dan bulan. Kemudian kembali kepada kisah ataupun burung belatuk ini. Wa utiyat, dia kata yang kedua, wa utiyat min kulli syai', dan dia ada segala kemudahan pemerintahan, ada tentera, ada senjata. Walaha 'arsyun 'azim, dan dia ada satu singgasana yang hebat. Burung belatuk beritahu Nabi Allah Sulaiman 3 maklumat tentang Balqis. Pertama, dia memerintah, perempuan memerintah. Aneh, kenapa kebiasaan perempuan tak memerintah? Belum ada sejarah perempuan memerintah dunia. Ia berlaku pertama kepada Malikatus Sabah. Dan pertama sejarah perempuan memerintah. Dan yang kedua dalam kerajaan Parsi. Bila Nabi SAW mendengar kerajaan Parsi sudah berubah, diperintah oleh wanita, maka kata Nabi SAW, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan berjaya satu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Sepakat para ulama, wanita tidak boleh menjadi pemimpin pada urusan khusus, urusan yang bersifat besar. Jadi pemimpin negara. Tak boleh. Kalau hal yang kecil tak apa. Hal-hal besar tak boleh. Sebab itu dalam satu dunia kita cari negara mana yang letak wanita sebagai pemimpin. Boleh kita bilang dengan jari. Itu pun tak lama. Dulu kita kenal ni Margaret Thatcher dekat UK. Lepas tu turun. Kita pernah dengar ni Macam Pakar jatuh. Kita dengar Aquino jatuh. Kenapa pengaruh lelaki pada perempuan tu terlalu kuat? Yang PM New Zealand baru kahwin. Nanti tengok macam mana suami dia pengaruh dia.
Kan dia tak mampu memerintah mereka dengan pengaruh. Dia tak ada, kita katakan, independen dia. Apatah lagi dalam menghadapi situasi besar. Umpama sama seperti sebagaimana pemimpin besar, ketua tentera pun sama. Pernah tak tuan-tuan dengar pemimpin tentera tu perempuan? Pemimpin tentera tu perempuan. Pernah dengar? Tak. Sebab perempuan pakai itu kerja dia. Kalau dia ketua masakan mungkin. Itu pun lelaki ambil juga ketua syed. Sebab ketua-ketua ni tak boleh. Sebab itu bukan peranan dia. Bukan memperkecilkan wanita. Tapi itu bukan peranan dia. Macam lelaki bukan peranan kita mengandung. Bukan peranan kita. Bukan peranan kita untuk beranak. Bukan peranan kita untuk menyusu. Bukan maksud merendahkan lelaki. Tapi itu memang bukan bidang kita. Wanita pula bukan peranan dia memerintah. Nak jadi ketua tentera bukan peranan dia. Jadi tentera pun bukan peranan dia. Sebab itu kita kata mana ada negara yang jadikan gender dia perempuan. Tak ada. Dan mana ada negara yang menjadikan perempuan tentera. Kalau tentera pun cuma nak lengkapkan dia punya jabatan tertentu. Tutup taik-taik surat. Bila perang betul, perempuan ni tak mungkin duduk depan. Tak mungkin. Ini realiti. Sebab itu dalam kepimpinan paling besar, sepakat para ulama Islam, wanita tidak boleh menjadi ketua. Tak boleh. Tidak dibenarkan. Bukan kita, tuan-tuan kalau tak sebut benda ni pun. Secara kecenderungan dunia, tak ada orang melantik perempuan jadi pemimpin. Secara kecenderungan dunia. Negara komunis lagilah tak bagi. Tak tahu kekuatan dia. Negara demokrasi yang paling popular sekali pun tak pernah mereka melantik marshal di kalangan wanita. Tak pernah. Melainkan dengan ruang yang terbatas. Kita, kalau kita kat sejarah kita kat Malaysia, ada juga perempuan jadi ketua polis. Ada. Bahagian trafik. Bahagian trafik ada. Itu tak apa di bahagian kesalahan. Memang perempuan suka cari salah, tak apa. Tapi yang bahagian besar-besar ni tak. Jenayah ke apa tak ada. Lantik perempuan. Contoh ini kita kata bukan kita rendahkan perempuan, tapi meletakkan perempuan pada tempat dia. Perempuan ada tempat dia, lelaki ada tempat dia. Kalau kita letak tayar kat bawah, bukan makna kita merendahkan tayar. Sebab tayar cuma kat bawah. Takkan tuan-tuan letak kat steering tayar. Orang kata gila apa? Saya kita nak meninggikan tayar ni. Ambil tayar, letak kat steering. Tak, tayar tu dia kat bawah, itu fungsi dia. Dan dia membantu kereta tu laju. Steering pula memang kat atas. Tak ada pula orang letak steering kat tayar. Sebab kita nak tukar-tukar fungsi. Tak mungkin. Maka ini secara logik. Kemudian kata Allah Ta'ala, wajad Tuhan, kata burung belatuk ini, aku dapati Balqis, dia memerintah. Kedua, dia ada semua persiapan, tentera senjata. Wala arsyun azim, dan dia ada singgahsana yang hebat. Setengah para ulama tafsir menyatakan, Balqis dia ada ni kursi pemerintahan dia yang daripada emas bertatah permata. Dan itu paling besar dan paling hebat. Melambangkan kemuliaan dia. Lalu lepas dia burung belatuk report 3 benda tentang Balqis. Lalu dia menyebut satu benda yang lebih penting pada tu. Wajad Tuhan, aku dapati perempuan itu, yang raja tu. Wa qaumaha, dan rakyatnya. Yasjuduna lisyams, menyembah matahari. Untuk menunjukkan keprihatinan burung belatuk juga berdakwah dan mencegah kemungkaran. Dan untuk menunjukkan betapa Nabi Allah Sulaiman menjadikan agenda negara dia, pemerintahan negara ialah dakwah. Dan tidak ada benda yang paling besar diperangi oleh Nabi Allah Sulaiman selain daripada syirik pada Allah. Tetapi ini adalah agenda pemerintahan semua para Nabi. Dan ini patut menjadi agenda pemerintahan semua umat Islam. Sebab Nabi-Nabi ini contoh kita. Sulaiman memandang besar isu syirik. Kita terbalik hari ini pandang besar isu harga barang, agama biarkan. Agama biar. Akhirnya bila orang kafir naik, dia menganiaya umat Islam dengan mudah. Waktu kita berada di atas, kita tak bela Islam. Waktu mereka berada di atas, lihat bagaimana mereka lakukan kezaliman. Mungkin contoh di India hari ini. Habis. Supaya kita tahu apa yang menjadi dasar utama negara. Maka sebab burung belatuk dia takkan report benda kecil. Dia report benda besar yang menjadi keprihatinan. Tuan-tuan kita kan nak report pada orang besar-besar. Takkan tuan nak report benda-benda kecil. Benda besar benda utama. Makanya direportkan, wajad tu aku dapati dia dan rakyatnya menyembah matahari. Min dunillah, tak sembah Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan telah menjadikan perbuatannya itu indah. Ini pengaruh syaitan ni kata burung Hud. Fasaddahum anis sabil, maka dia telah menghalang ni syaitan
menghalang semua orang ni daripada jalan yang sebenar. Fahum la yahtadun, kerana itu mereka tak dapat petunjuk. Ini berita besar yang penting. Bukan berita sebab dia perempuan merintah, bukan. Bukan yang penting itu kerana dia ada tentera, bukan. Bukan kerana dia ada arash yang hebat, bukan. Atau kursi yang hebat. Tapi kerana dia menyekutukan Allah. Dia menyembah matahari, bukannya menyembah Allah. Kemudian kata burung belatuk lagi. Allah yasjudu lillah. Mereka tidak menyembah Allah. Allazi, yang sebenar-benar yukhrijul khab'a fis samawat, yang menumbuhkan tanam-tanaman, yang memberi rezeki. Fis samawati wal ard, yang mengetahui setiap perkara yang berada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tukhfun wa ma tu'linun, dan Tuhan yang mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Allah, dia adalah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Tuhan pemilik arasy yang agung. Kata Sulaiman. Dah dengar report. Reportnya ialah negara Sabah diperintah oleh perempuan. Dia ada tentera. Dia ada kursi yang hebat. Dia ni menyembah matahari dengan kaumnya sendiri. Ini kerja syaitan lah yang buat sampai mereka sesat, tak dapat petunjuk. Patutnya kata Mubelatuk, ni syarah lagi Mubelatuk. Patut sembah Allah yang mengetahui setiap benda di langit dan di bumi, yang mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang disembunyikan. Di burung hudhud ni pun kenal Allah. Walau burung hudhud bukanlah makhluk yang mukallaf. Sebab tu kita ni kalau tak kenal Allah dan tak cuba kenal Allah, patut malu pada burung belatuk. Teruk pada burung belatuk tak kenal Tuhan. Subuh tak kenal, maghrib tak kenal, isyak tak kenal. Tak pernah kenal untuk solat. Ini burung belatuk aja ni. Patutnya sembah Allah, kata burung belatuk. Kemudian kata Nabi Allah Sulaiman AS, walaupun ni orang kepercayaan dia, walaupun berita ni memang mengangkat emosi, marah ni sebab lembah sembah selain pada Allah, tapi Sulaiman tetap mengamalkan dasar yang Allah ajar. Tasab. Apa pun tuan-tuan berita tu, walau bagaimana emosi dia, walau bagaimana kita katakan menjadikan kita marah, kita patut cek dulu. Sebab tu kata Sulaiman apa? Qala sananzur, kita akan tengok. Kita akan periksa. Kita akan cek. Asadaqta, betul ke kamu? Am kunta minal kadhibin, atau kamu ni kelentong tipu. Tuan-tuan, walaupun orang tu baik macam mana pun, kalau dia bawa satu berita, maka berita itu dianggap fasik sampai dicek betul atau salah. Walau bagaimana orang tu baik, khususnya bila dia melibatkan maruah orang lain. Bila dia melibatkan, kita katakan reputasi orang lain. Seorang beritahu saya tengok dia merompak tadi, dia mencuri tadi. Tak, kita cek dulu. Awak jangan pakai tudung macam tu, kita cek. Awak ni betul ke awak tipu? Walaupun orang belatuk tak akan tipu Nabi Allah Sulaiman. Tetapi kerana sifat berita, kata ulama sifat berita adalah fasik, sehinggalah dia diperjelaskan, ditasabuk, ditarayuh, dia cek, barulah dia tahu betul atau salah. Dalam Quran kata Allah, kita baca dalam surah Hujurat ayat ke-6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Orang beriman, kalau datang kepada kamu orang fasik bawa berita, maka hendaklah kamu memeriksanya. Kata ulama tafsir, semua orang bila dia buat berita sesuatu, dia anggap dia fasik terlebih dahulu. Kita tak kata dia betul. Dia mungkin fasik. Berita tu berita salah. Sampai kita cek, barulah kita tahu betul atau salah. Supaya kita tak menghukum orang yang tak salah. Betul ni, ini budaya ilmu atau budaya hukuman yang kita perlu tahu. Kita dengar satu berita tak baik tentang saudara kita, jangan kata betul lah tu. Jangan. Cek dulu. Kita patut menganggap yang buat berita ni mungkin tak betul. Bukan kita anggap yang dituduh itu secara langsung. Siapa yang buat berita tentang maruah orang, siapa yang buat berita tentang reputasi orang lain, maka berita tadi tidak boleh dianggap benar. Macam kita dengar lah hari ni surat khabar, ini kena tangkap sebab amang seksual, ni kena tangkap sebab cabur ni. Kita tak boleh kata betul. Biar dia masuk mahkamah dulu. Ni kita dah jaja dah. Kau boleh percaya orang pakai kopiah ni? Kita jaja. Kau boleh percaya orang nampak warak tapi bukan percaya orang macam ni. Tuan-tuan, ini bahasa-bahasa fasik. Kalau begitu tuan-tuan, mudahlah orang nak tuduh siapa-siapa. Polis tu kan perangai dia macam tu. Dia dapat laporan, maka dia akan tangkap reman. Itu biasa, itu prosedur biasa. Kalau tuan-tuan buat report hari ni, even report palsu. Apa yang dibuat oleh anggota polis, ditangkap dulu. Untuk apa? Soal siasat. Soal siasat. Tapi kita dah hibur dia salah.
Kan dia ada proses mahkamah. Maka dia akan pergi pada pendakwa raya. Pendakwa raya teliti bukti, tuduhan. Kalau nak didakwa, dakwa. Kalau nak gugur, gugur. Baik, kalau didakwa, bukan maknanya dia salah. Proses itu berjalan. Dan dia terus innocent. Dia tidak dianggap bersalah. Sampai dia buktikan bersalah. Itu kaedah Islam dan kita kena faham. Tapi ada orang kita tak faham kaedah ini. Akhirnya hanya keluar surat khabar orang tu dituduh sekian, kita teruk dia ni. Itulah kita tak nak percaya sangat ni. Teruk dia ni. Duk main teruk-teruk, nanti akhirat kelak nak jawab apa? Tetapi untung kita untuk tuduh orang cepat sebelum mahkamah putuskan. Dia mungkin dituduh. Mungkin betul, mungkin salah. Tentang kalau orang nak tuduh saya senang-senang. Orang tuduh orang baik-baik. Nabi Allah Yusuf dituduh berzina. Dituduh menggoda isteri kepada pemerintah Mesir. Kemudian Nabi Yusuf ditangkap. Tanpa didakwa di mahkamah. Berbelas tahun mengengkok dalam penjara. Dia Nabi. Berbelas tahun. Sehingga datang kejadian mimpi. Dan Nabi Yusuf tak nak keluar melainkan dibersihkan marwah dia. Kerana bukan masalah penjara, marwah. Supaya tuan-tuan tahu tentang marwah orang ni mahal. Jangan pernah menyentuh marwah orang tanpa kita ada alasan yang kuat. Kita nak tuduh orang tu macam ni, macam jangan. Benda tak dibuktikan, jangan cakap banyak. Diam jauh lebih baik. Sebab tu lihat, saya katakan berita yang dibuat oleh Buah Belatuk ni besar. Memang mengundang kemarahan Sulaiman AS. Syirik pada Allah paling dibenci oleh mana-mana orang dekat dengan Allah. Khususnya para Nabi SAW. Tak ada Nabi-Nabi akan membenarkan syirik berlaku di hadapan dia. Tidak juga dengan pengetahuan dia. Melainkan dia akan ubah dia. Dengan apa cara sekalipun. Dengan dakwah, dengan jihad. Tapi Sulaiman mengamalkan dasar yang Allah perintah. Sanangzo, kita akan tengok. Asadakta am kunta minal kadhibin. Kamu yang buat berita ni betul ke kamu yang salah? Dia tak kata berita tu, dia kata kamu ni betul ke salah kamu ni. Yang bawa berita ni betul. Dia tak kata terus menghujani Balqis atau terus untuk jom siapkan pada tentera serang negara Sabak. Tak. Saya nak cek kamu betul ke salah. Lalu kata Sulaiman lagi, idhab bi kitabi, bawa suratku ini. Hadha, ni kitab surat ini, fa'alkih, campurkan surat ini. Ilaihim, kepada mereka. Thumma tawalla anhum, kemudian kamu lari. Tengok, fanzur madza yarji'un, apa respon mereka. Maka burung belatuk ni bawa surat Nabi Allah Sulaiman. Dalam ni tercatat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surah ini daripada Sulaiman. Bahawa sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jangan kamu sombong ke atas diriku. Datanglah kepadaku dengan tunduk patuh kepada Allah. Isi kandungan surat. Maka burung belatuk ambil, dijatuhkan pada singgahsana Balqis. Dibawa surat tadi, burung belatuk bawa surat, jatuhkan atas, sebab benda yang paling diperhatikan ialah kursi ni. Kursi yang tempat Balqis duduk. Sebab raja kan nak duduk atas kursi, debu satu boleh nampak. Tu kursi dia ni. Campak, kemudian burung belatuk tadi menyusup keluar tanpa dia sedari dan tengok dari jauh. Dia perhati. Ni SB yang paling hebat. Tengok. Apa respon Balqis? Maka Balqis melihat surat ini. Kemudian ada mesyuarat yang kita akan bicarakan pada penafsiran yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.